Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi untuk sama-sama untuk kita meneruskan bacaan tafsir kita dan juga fiqh. Jadi mudah-mudahan ini adalah sebahagian daripada yang akan memberatkan timbangan hasanat kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mana tidak ada manfaat lagi harta maupun anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44 daripada suratul Baqarah, iaitulah surah yang kedua mengikut susunan, yang mana suratul Baqarah ialah surah Madaniyah, yang mana ia diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-44. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Maksud dia, mengapa kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan tetapi kamu lupa kepada diri sendiri, sedangkan kamu membaca kitab, yakni Taurat. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berakal? Ayat ini kalau dari sudut ataupun jika dilihat pada khususnya penurunan itu ialah kepada Bani Israel juga, iaitulah kesinambungan daripada firmannya yang sebelum ini, iaitulah wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Iaitulah larangan Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang itu mencampur adukkan di antara hak dan batil, di antara syirik dan iman. Juga larangan daripada menyembunyikan kebenaran yang diketahui. Setelah itu, bagaimana iman itu dibuktikan? Iaitulah iman dibuktikan dengan amal. Fenomena yang ada pada hari ini, iaitulah ada yang menyangka, kumpulan manusia yang menyangka bahawa buat apa sahaja dosa pun tak apa, yang penting iman. Dia kata itu urusan dia dengan Tuhan. Iman dia bukan macam tu. Iman dia ada hubung kait dengan amal. Jika amalan rosak, ia adalah petanda yang jelas bahawa imannya rosak. Maka dia ada keterkaitan di antara iman dan amal. Jadi sebab tu Allah suruh buktikan dengan mendirikan salat, menunaikan zakat. Setelah itu, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk seseorang itu, untuk seseorang yang mengajak kepada kebaikan, dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mengapa kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan tetapi ataupun sedangkan lupa kepada diri sendiri, sedangkan kamu membaca Alkitab, sedangkan kamu mengetahui. Maksudnya ia adalah satu ciri ataupun itu memberi satu isyarat kepada seseorang itu yang dia suruh orang kepada kebaikan, tinggal kemungkaran dalam keadaan dia alim, dia mempunyai ilmu, dia mengetahuinya.
dia mengetahui halal dan haram, dia mengetahui wajib dan sunat dan makruh, dia mengetahuinya. Dalam keadaan dia orang yang mempunyai pengetahuan. Walau bagaimanapun, kalau dalam ayat ni maksud dia, kamu suruh orang buat baik, kamu tak buat. Kamu halang orang buat jahat, tapi kamu buat juga. Walaupun ayat tu macam tu, bukan bererti kalau kita ni tak baik, so that mean kita tak boleh nak cegah orang daripada buat munkar. Walaupun ada benda yang kita tak mampu nak buat lagi dari sudut kebaikan, bukan bererti kita tak ajak orang kepada kebaikan. Bukan macam tu juga. Kerana kalau menunggu kepada kesempurnaan, maka tidak ada kesempurnaan bagi seorang manusia. Maka tak akan berlakulah dakwah. Tak ada berlaku dakwah. Kerana mana ada orang yang terlepas daripada meninggalkan, daripada melakukan maksiat, daripada melakukan kesalahan, melakukan dosa. So, ia bukan bererti kalau kita masih lagi tak baik, bukan bererti kita tak boleh ajak orang kepada kebaikan. Kena faham. So, bukan bermaksud ahli maksiat tak boleh menegah maksiat. Contohnya, dia hisap rokok. Dia hisap rokok. Tapi bukan bererti kalau orang baru nak hisap rokok, dia tegah, janganlah hisap rokok, jangan hisap rokok. Nanti susah nak berhenti. Adakah dia tak boleh sebut macam tu sebab dia juga merokok? Tak. Dia adalah satu nasihat yang bagus walaupun dia sendiri merokok lagi. Dari satu sudut dia memang seorang yang salah. Dia tahu keburukan rokok. Dia tahu dan sebab tu dia tegah orang daripada merokok. Dalam masa yang sama, dia sendiri masih merokok. Itu contoh dia. Itu maksud dia. Juga bukan bermaksud orang yang meninggalkan kewajipan tidak boleh mengajak melakukan kewajipan. Kita naik satu kereta dengan kawan-kawan. Kita memang jenis tak jaga sembahyang, tak jaga solat. Contoh, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, ahli zuriat kita adalah di antara orang yang mendirikan solat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat, juga zuriat aku juga orang yang mendirikan solat. Contoh je ni, nak bagi contoh. Satu kereta, kita driver, contoh. Kita yang bawa. Kemudian kawan kita kata, dah nak habis waktu lah. Dah nak habis waktu lah. So dia pun nak berhenti solat. Kita ni yang tak jaga solat, contoh. Dia berhenti untuk bagi kawan dia solat. Dia tak solat juga. Adakah ia satu perbuatan yang tak betul? Betul. Dari satu sudut dia tak solat tu salah. Tapi dari satu sudut dia ta'awun, bertolong-tolong pada orang solat, ada satu benda yang betul juga. Cuma masalah dia adalah suatu yang tercela bagi orang yang tahu tentang kewajipan suatu benda, haramnya suatu benda. Kan? Dia alim. Maksud alim ni bukan mesti dia orang yang mengetahui ilmu agama begitu mendalam. Tak, dia tahu sesuatu hukum dalam bagi sesuatu urusan. So, adalah suatu yang tercela kalau dia suruh buat baik tapi dia pun tak buat. Begitu juga kalau dia ni tahu benda tu mungkar. Dia tegah orang daripada buat mungkar. Tapi dalam masa yang sama dia buat juga kemungkaran tu. Jadi pada hari akhirat, ketika mana dialog yang diceritakan oleh Nabi SAW, ini dialog dalam neraka, orang berasa hairan. Macam mana kamu boleh berada dalam neraka? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Ahli neraka mengermuninya, berkumpul tengok dia dan bertanya, apa hal kamu ini? Malaka ya fulan malak. Wahai fulan, apa halnya kamu ni? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah dulu kamu menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Maksudnya orang ahli neraka dari kalangan orang mukmin, dari kalangan orang Islam, orang yang beriman, tapi kerana ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan masuk dalam neraka. So dia pelik, dia tengok kawan ni,
Apasal kau pun masuk neraka? Bukan kau dulu kuat ajak orang buat baik ke? Bukan kau dulu kuat halang orang, nasihat orang tinggal mungkar? Bala. Maka lelaki tu menjawab, bala, bahkan yang ini benar. Kuntu amru bil ma'ruf. Aku dulu memang dulu aku menyuruh kebaikan. Wala atihi. Tapi aku sendiri tak buat. Wa anha 'anil munkar. Aku menegah kemungkaran. Wa atihi, tapi aku sendiri pun buat. Ini satu benda yang sangat-sangat memberikan kita satu inzar, peringatan untuk kita memerhatikan diri kita, muhasabah diri kita supaya kita dapat melaksanakan apa yang kita cakap. Walk the talk lah. Itu lebih kurang intipati ataupun keterangan bagi ayat yang ke-44. Iaitulah yang pertama, bukan maksudnya kalau kita jahat, kita tak boleh halang orang buat jahat. Bukan maksud kalau kita tak buat satu kewajipan, kita tak boleh suruh orang buat wajib. Tak, bukan tu maksud dia. Tapi maksud dia adalah masalah kalau kita ini sendiri tak buat apa yang kita cakap. Itu adalah masalah dia. Itu adalah problem dia di situ. Kerana apa? Kita nak orang selamat dalam masa yang sama, kita sendiri pun tak selamat. Disebutkan orang yang macam ini adalah seperti orang yang menjadi lilin. Dia membakar, dia menerangi orang lain dalam masa yang sama, diri dia sendiri terbakar. Kalau dulu gunakan perumpamaan ni kepada cikgu-cikgu kan, tak berapa tepat lah. Sebab cikgu tu dia tak adalah sampai membakar diri dia, sampai dia membinasakan diri dia. Maksud dia di sini, diri dia binasa, dalam masa yang sama dia nak orang selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya. Ayat yang ke-45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha, sesungguhnya ia, wa innaha sesungguhnya ia, maksudnya sabar dan solat itu sendiri. Bukannya refer kepada solat sahaja. Dhamir ataupun kata ganti wa innaha, ha tu wa innaha, dhamir tu, kata ganti tu, dia kembali kepada wasiat ataupun peringatan isti'anah dengan sabar dan solat. Sabar dan solat itu maksudnya dia balik kepada, bukan sekadar solat, bukan balik kepada perkataan solat saja, tapi balik kepada perkataan sabar dan juga solat. Wa innaha, sesungguhnya ia, yakni sabar dan solat, lakabiratun, lakabiratun, iaitu sangat-sangat berat. La kat situ, lam kat situ ada huruf lam, kat situ lam dipanggil lam taukid. Wa innaha tu dah taukid dah, penguat. Maksudnya di situ ada dua penguat. Lakabiratun, illa, kecuali, melainkan kepada orang yang khusyuk. Iaitu orang yang khusyuk itu, mereka yang yakin, alladzina yadhunnuna annahum, yadhunnun, dhanna ni kalau kita jumpa dalam Quran perkataan dhanna, dia ada dua maksud. Yang pertama, zan yang masuk sangkaan. Yang kedua, zan membawa maksud yakin. Kalau zan dalam Quran dia gunakan perkataan yazunnun, zannu, maksudnya menggunakan fi'il, kata perbuatan. Kata perbuatan. Kalau dia datang dalam bentuk kata perbuatan, so dia sebenarnya dia menunjukkan kepada maksud yakin. Walaupun maksud dia dari sudut zahir ialah syak, sangkaan, tetapi kalau kita tengok penggunaan dia dalam Quran, maka kalau zanna ni datang dalam bentuk kata perbuatan, fi'il,
Allazi, contoh ni yazunnun, ni kata fi'il ni, perbuat apa? Fi'il, by fi'il mudhari' kat sini. Mereka yang yakin mereka akan bertemu Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Itu ialah maksud bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk maksudnya allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin mereka akan bertemu Tuhan mereka dan mereka yakin yang mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Kalau kita selalu dengar orang khusyuk dalam solat, bukan so kadang-kadang orang sangka khusyuk dalam solat ni maksudnya memang tak ingat apa dunia, memang fokus solat. Tak, sebenarnya ada benda-benda yang bukan khusyuk tu maksud sampai tak perasan apa. Tak. Macam yang kita bincang, nanti kita akan bincang dalam masalah fiqh ni, iaitulah berkaitan dengan sujud sahwi. Di sana ada hadis Nabi SAW kata, ansa kama tansaun. Aku ni macam kamu juga, lupa macam kamu juga. Kalau aku ada buat salah, tegur, bagi tahu aku. Kalau aku terlupa dalam solat, kamu bagi tahu aku. That mean khusyuk ni tengok. Nabi SAW sendiri memberikan contoh bagaimana dia, baginda juga adalah bashar, manusia sebagaimana manusia yang lain, cumanya diberi keistimewaan ataupun diangkat darjatnya oleh Allah, tetapi dari sudut kemanusiaan itu kekal, lupa, makan dan seumpamanya. Okey, so khusyuk itu ialah orang yang yakin yang dia akan bertemu dengan Tuhan dia, dia akan kembali kepada Tuhan dia. Itu maksudnya. Okey, beberapa ringkasan bagi keterangan bagi ayat yang ke-45 dan 46 ini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk mereka yang hendak kepada kebaikan dunia dan akhirat untuk meminta pertolongan dengan perantara solat dan sabar. Perantara ataupun sabar dan solat. Di sini kita boleh faham bahawa adanya tawassul ataupun membuat perantara dengan antara kita dengan Tuhan dengan sesuatu amalan. Iaitulah kita menjadikan amal kita ini sebagai perantara untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh sebelum ni kita dah cerita tentang bagaimana kita bertawassul dengan Allah bertawassul dengan nama-nama Allah. Contohnya kalau kita nak minta ampun, kita mohon ya Ghaffar, ighfirli, wahai Tuhan yang maha mengampun, ampunkan aku. Ya Razzaq, urzuqni, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, rezekikan aku. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini diajarkan bagaimana bertawassul dengan amal saleh, iaitulah sabar dan solat. Ini juga ada contohnya yang kita tahu bahawa yang 3 orang pemuda yang terkandas di dalam gua dan kemudian gua itu tertutup dengan batu yang besar. Mereka mati akal macam ni nak keluar daripada gua itu, maka mereka semua berdoa kepada Allah dengan amal yang paling the best amal yang mereka ada untuk Allah keluarkan mereka daripada kesusahan itu. Ada di antara seorang daripadanya berdoa, ya Allah, aku ada satu amal yang memang aku buat ikhlas sungguh, iaitulah aku sentiasa mendahulukan ibu aku berbanding anak isteri aku sendiri. Iaitulah ketika aku balik membawa susu, ibu aku telah tidur, maka aku tak bagi susu ni kepada anak dan isteri aku sehinggalah ibu aku bangun dan ibu aku orang pertama yang minum, barulah aku bagi kepada anak dan isteri. Jika ini adalah amal yang kau terima, maka kau keluarkan kami daripada kesusahan ini. Lepas tu seorang lagi, iaitulah dia minat kepada seorang anak saudara dia. Kemudian ketika mana telah berada di antara 2 peha, maka tiba-tiba dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia nak buat ni, maka dia pun tarik balik. Tak mahu dia buat benda yang mungkar itu. Kemudian dia kata, ya Allah, kalau ini aku buat kerana ketakutan aku kepada engkau, maka kau keluarkanlah kami daripada kesusahan ini. Maksudnya di situ
Dan seorang lagi yang bagaimana dia menyimpan harta daripada orang apa harta daripada pekerja dia, sehingga kambing itu membiak dengan begitu banyak sehingga menjadi satu lembah, kemudian dibagikan kembali kepada pekerja dia itu. Tetapi apa yang nak disebut daripada kisah ini iaitulah kita bertawasul, kita berdoa, kita minta pertolongan daripada Allah dengan ada satu amal yang kita rasa that is the best amalan yang kita pernah buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar memang tak rasa selain daripada kita nak harap redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menjadikan amalan itu sebagai perantara untuk kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada pendapat menyatakan sabar itu bermaksud puasa. Sabar itu bermaksud puasa, sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, as-sawmu nisfus sabar. Puasa itu separuh daripada kesabaran. So maksudnya, kalau itu adalah tafsirannya, jadi mohonlah pertolongan dengan puasa dan solat. Bisabri wassalah maksud puasa dan solat. Dan kemudian juga kita kena faham bahawa sabar ini ada dua. Iaitu sebagaimana yang dinukilkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, as-sabru sabran. Sabar itu dua. Iaitulah sabar ketika endal musibah, ketika ditimpa musibah, dan yang kedua sabar daripada melakukan maksiat. Kita kena faham sabar ketika musibah itu bukan selepas berlalunya beberapa waktu, tidak. Sebaliknya sabar ketika musibah itu maksudnya ketika musibah itu menimpa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ialah ketika pukulan yang pertama. Maksudnya ketika kita kena musibah itu yang maksudnya sabar. Bukan selepas beberapa waktu telah berlalu, itu semua orang pun boleh. Dah lama dah kejadian tu berlaku, tak apalah, sabarlah, benda nak jadi. Itu banyak orang boleh. Tapi ketika kejadian itu berlaku, ketika pukulan musibah itu menimpa, itulah yang dimaksudkan dengan sabar. Ketika musibah. Dan yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Banyak macam-macam benda yang kita berlawan dengan syahwat kita. Nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat. Sabarlah. Lama-lama kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. So sabar ada dua, iaitu ketika musibah dan ketika sabar untuk melawan syahwat daripada melakukan maksiat. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada sesuatu urusan yang susah, baginda akan solat. Baginda idza hazabahu amrun faragha ila salah. Kalau ada satu benda yang susah, rasa aduh peritnya benda ni, maka baginda akan solat 2 rakaat. Begitulah juga, itulah yang sepatutnya kita praktiskan. Kalau susah aduh peritnya apa benda lah ni, maka solatlah 2 rakaat. Tapi kalau dalam periksa janganlah keluar pula. Kalau budak-budak sekolah, budak-budak periksa kan, dia nasihat kat anak, kalau susah semayang, nak dia semayang kat Dewan Periksa. Waktu lain lah. Okey. Yang itu susah tak baca buku kok. Okey, seterusnya pada malam Badar, yang ini Lailatul Badar, waktu peperangan Badar, Lailatul Badar. Kami semua tidur, Ali kata, kami semua rehat, penat. Tetapi baginda solat dan berdoa sampai pagi. Sebab apa? Masa Badar tu memang baginda rasa susah. Sebab dia kata, kalau kalah yang ni, habislah. Tak ada apa dah tinggal Islam, ya Allah. Tak ada dah orang Islam yang, tak ada Islam akan berkembang lagi kalau kalah peperangan Badar ni. Maka memang waktu tu, waktu yang begitu susah lah baginda solat dan berdoa sampai pagi. Orang yang khusyuk ialah orang yang tunduk dengan perintah, takut dengan ancaman dan membenarkan janji baik dan janji buruk. Maksudnya dia adalah orang yang percaya dengan janji Allah yang baik
dan juga janji Allah yang buruk. Menjadi fenomena hari ini yang menyangka seolah-olah mereka macam mana hidup pun dia kata nanti kita bertemu di syurga. So seolah-olah dia sangka dia buatlah apa-apa pun, yang penting dia beriman nanti dia masuk syurga. Ini satu kefahaman yang totally salah, menyimpang. Kerana apa? Kita kena tahu sebagaimana kita sebut, iman itu mesti dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan amal soleh. So kita dalam masa kita percaya ataupun beriman ataupun kita tahu Tuhan itu, Allah itu adalah lebih rahim, lebih mengasihani kepada seseorang berbanding ibu mengasihani anak dia. Kita tahu tu. Tetapi dalam masa yang sama Allah juga beritahu Allah itu azab dia adalah azab yang pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Nabi, bagi tahu kepada hamba-Ku sesungguhnya aku ini Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Wa anna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya, dan juga bagi tahu juga sesungguhnya azab aku adalah azab yang pedih, azab yang sengsara. So maksudnya percaya kepada janji baik dan buruk. Okey. Solat dan sabar itu berat. Dia memang berat. Solat dan sabar memang berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Yang kita bincang tu, iaitu mereka yang percaya mereka akan dihimpunkan pada hari kiamat. Maksudnya mereka tahu mati itu bukan pengakhiran tetapi permulaan satu fasa kehidupan yang baru. Maksudnya dia percaya yang itu, kita percaya yang itu. Mereka yakin dengan hari pembalasan, dia tahu setiap daripada apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nadha'ul mawazinal qist liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha. Allah kata wa in kana mithqala habatin min khardal, walaupun sebesar biji sawi perbuatan kamu itu, ataina biha, kami akan mendatangkan dia, kami akan ni apa yang kamu buat. So kalau kita percaya benda-benda ni, itu akan menjadikan seseorang itu mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan ketaatan. Itu yang dimaksudkan daripada ayat yang ke-45 dan 46. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam untuk tafsir. Kalau ada soalan sebelum kita baca fiqh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani kan? Betul tak? Ustaz boleh jelaskan? Betul. Ahli kitab yang boleh kahwin apa semua tu. Ahli kitab maksudnya sebagaimana yang Hajar Batisha sebut, iaitulah daripada Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Halal sembelihan mereka harus dikahwini wanita-wanita mereka. Iaitulah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ada orang kata sembelihan mereka yang halal itu dulu, iaitu sebelum mereka menyeleweng kitab Taurat dan Injil. Sebaliknya sebenarnya penyelewengan itu telah berlaku sebelum daripada ayat Al-Quran berkaitan halalnya kita memakan sembelihan mereka itu. Turunnya ayat itu, mereka dah pun menyimpang dan menyeleweng daripada ataupun melakukan penyelewengan terhadap kitab mereka.
So maksud dia, dari sudut itu memang dibenarkan. Tetapi dengan syarat mereka menyembelihnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mereka juga beriman dengan Allah, tapi cara beriman mereka salah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mempercayai kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau mereka sembelih itu kerana Allah juga, maka harus untuk makan. Tapi macam mana pun memang kita dianjurkan untuk berhati-hati. Dan yang kedua, begitu juga perkahwinan di antara seorang lelaki Muslim dengan wanita ahli kitab. Begitu juga sebaiknya untuk seseorang itu berkahwin dengan orang Islam juga dan tidak berkahwin dengan ahli kitab. Untuk tujuan mudah dan mengelakkan konflik sebenarnya. Ketika zaman Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Umar dia menegah daripada perkahwinan di antara lelaki Muslim dengan wanita ahli kitab. Di situ boleh kita faham ia ada satu lagi bahagian, iaitulah yang dipanggil sebagai siasah syariah, iaitulah kuasa politik yang ada pada waktu-waktu tertentu yang boleh menetapkan sama ada boleh ataupun tidak mengahwini wanita dari kalangan ahli kitab. Maksudnya kekal hukum ahli kitab itu daripada zaman Nabi sehingga hari ini. Kerana apa? Memang daripada zaman Nabi juga penyelewengan telah berlaku, bukan pada sekarang saja. Dari sudut keberagamaan, kalau kata dulu mungkin lebih kuat mereka beragama berbanding sekarang, lebih kurang je. Dulu pun ada yang kuat beragama, ada yang tak kuat beragama. Sama juga macam sekarang. Wallahu a'lam tu saya punya. Alright. Okey, seterusnya kita dah masuk itu sujud sahwi. Kalau yang saya bagi dalam grup tu ada satu part, iaitulah sekiranya kita tertinggal tertinggal satu rukun, kemudian kita ingat pada rakaat yang sama. Okey, ini saya nak bagi sedikit perincian. Contohnya kita habis baca Fatihah, Allahu Akbar, kita rukuk dan kemudian kita terus sujud tanpa kita iktidal. Ketika kita sujud, maka ketika kita sujud, kita teringat, alamak, terlupa iktidal. So, terus bangkit untuk iktidal dan kemudian baru sujud semula. Tu kalau pada rakaat yang sama. Kita teringat pada rakaat yang sama. Okey. Sampai situ clear kan? Okey. Sekiranya kita teringat pada rakaat yang seterusnya. Contohnya kita tertinggal sujud. Katakan sujud yang kedua lah. Biasanya kemungkinan yang paling besar sujud yang kedua. Maksudnya kita sujud, kemudian kita duduk, kita ingatkan tu duduk rehat, duduk istirahat, dan terus kita bangkit. Terlupa sujud yang kedua. Okey. Dan of course lah, kalau jadi macam tu, kita akan teringat pada rakaat yang seterusnya. Contohnya yang berlaku itu pada rakaat yang pertama. Sekiranya kita teringat pada rakaat yang kedua, maka yang saya tulis dalam nota tu, kalau kita dah mula baca Fatihah, so consider rakaat pertama tadi terbatal dan diganti dengan rakaat yang pertama. Yang itu sebenarnya adalah pengamalan saya sendiri. Saya tertulis di dalam itu. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau contohnya kita tertinggal tadi sujud yang kedua dan kita teringat pada rakaat yang kedua. Sujud yang kedua kita terlupa tadi pada rakaat pertama. Kemudian kita
teringat pada rakaat yang kedua, sekiranya kita ingat sebelum kita sampai kepada rukun yang kita tertinggal, maka hendaklah kita balik kembali kepada rukun yang tertinggal. Contohnya, kita tertinggal sujud yang kedua, dan of course lah kalau macam tu biasanya tertinggal sekali dengan apa? Dengan duduk di antara dua sujud. Kita sujud, kita terus bangkit. Kita ingat kita dah sujud 2 kali. Okey. Kita bangkit, kita baca Fatihah dah. Kalau ikut yang saya tulis tu, kalau kita baca Fatihah dah, berarti rakaat yang tadi tu, yang kita tertinggal rukun tu, dah terbatal dan ganti dengan rakaat yang kedua. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kita bangkit, kita dah baca Fatihah, kemudian kita teringat, alamak, aku rasa tadi, aku tertinggal lah, aku sujud 1 kali je. So ketika itu dia kena terus tinggalkan bacaan dan dia kembali kepada rukun yang dia tertinggal, iaitulah duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud, kemudian baru dia bangkit semula. Okey. Sampai situ clear kan? Okey. Seterusnya, katakan dia terlupa sesuatu rukun dan dia teringat hanya ketika selepas daripada dia memberi salam. Tadi rasa macam ada 1 rakaat aku sujud 1 kali je. So kalau jadi macam tu, so rakaat yang dia tertinggal rukun itu telah rosak dan dia setelah dia bagi salam tadi, dia teringat dan dia terus bangkit, tunaikan 1 rakaat lagi, kemudian sujud macam kemudian duduk, akhiri dengan tasyahud, kemudian sujud sahwi, kemudian memberi salam dan selesai solat dia. Okey. Sampai situ clear insya-Allah. Okey. Seterusnya, itu kalau tertinggal. Kalau dia tertambah, contohnya dia sujud sampai 3 kali. So ketika itu, katakan dia teringat ketika dia menunaikan perbuatan yang dia tertambah itu, maka dia kena cepat-cepat tinggalkan. Kalau katakan dia teringat selepas daripada dia selesai tambah benda tu, jadi dia hanya perlu sujud sahwi saja dan kemudian memberi salam. Ataupun katakan dia tertambah rakaat dan hanya teringat selepas daripada dia memberi salam, maka dia hanya perlu duduk dan kemudian sujud dan kemudian memberi salam. Itu sahaja, sujud sahwi dan kemudian memberi salam. Okey. Seterusnya, sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang tertinggal dalam solat, surat 56, tidak perlu diulang selepas melakukan rukun fardu. Tidak perlu diulang selepas melakukan rukun fardu. Sunat ab'ad ni apa? Kalau perbuatan yang paling besar ataupun yang paling biasa, iaitulah tasyahud awal dan juga kunut pada waktu fajar, subuh. Katakan kita tertinggal, terbangkit daripada sujud terus naik, tak tasyahud awal. Sekiranya selagi mana malam yastaqim qa'ima, kalau selagi mana dia tidak berdiri tegak, maksudnya katakan baru dah nak sampai macam rukuk ataupun dah sikit lagi nak sempurna tapi belum tegak lagi, so ketika itu dia dibolehkan untuk turun dan juga dia duduk membaca ataupun duduk tasyahud awal. Sekiranya telah berdiri tegak, maka tidak boleh untuk dia kembali kepada duduk tadi. Sekiranya dia kembali dalam keadaan dia tahu bahawa tak boleh untuk kembali, maka solatnya tidak sah. Tetapi sekiranya dia kembali dalam keadaan dia tak tahu ataupun dia jahil lah, maksudnya dia tak tahu tentang hal tersebut, maka solat dia sah. Solat dia sah sekiranya dia buat dalam keadaan tak tahu. Maksudnya dia memang tak tahu pun, dia ingat kalau tak alamak terlupa, so dia kena patah balik
So dia pun patah balik. Kemudian ada kawan dia nampak ke, ahli keluarga dia nampak, tadi tak tertinggal tahiyat awal, kenapa patah balik? Tak sah tu. Sah sekiranya dia dalam keadaan jahil. Tapi lepas dia tahu, tak boleh dah lah. Apakah, kenapa kita kata macam tu? Kerana suatu perbuatan yang memang orang tu tak tahu, maka dia dihukumkan salatnya sah. Sebagaimana kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami, apabila dia bercakap di dalam salat, kemudian Nabi tak suruh pun dia mengulang solat dia walaupun dia telah melakukan perkara yang membatalkan solat, iaitu berkata-kata di dalam solat. Tetapi oleh kerana dia tak tahu, jadi dia dimaafkan dan baginda tak suruh dia ulang pun solat tersebut. Okey. Faham Okey, seterusnya. Kalau kita tertinggal sunat ab'ad, maka kita sujud sebelum daripada salam dan kemudian memberi salam. Setelah tasyahud, kita kita sujud 2 rakaat, 2 kali sujud dan kemudian kita memberi salam. Okey, seterusnya wal hay'atu la ya'udu ilaiha. Sunat hayat yang tertinggal dalam solat tidak perlu diulang selepas tertinggal dan tidak perlu sujud sahwi kerana lupa mengerjakannya. Maksudnya contoh-contoh sunat ihad ni macam tasbih di dalam rukuk, di dalam sujud. Maka kalau tertinggal, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Adakah boleh kita tinggalkan dengan sengaja, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah? Ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat tak baik. Ada sebahagian daripada ulama' mengatakan batal solat dia kalau dia tinggalkan secara sengaja. Kerana kalau kat dalam mazhab lain, contohnya mazhab Hambali, mereka mengatakan bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud tu contohnya tu bukan rukun tapi wajib. Tak boleh tinggal dengan sengaja. Kalau tinggal dengan sengaja, batal solat. Maksudnya dia memang saja-saja tak nak baca ataupun dia saja-saja tak nak duduk tasyahud awal. Maka tak boleh. Kalau tertinggal, terlupa, maka tak ada masalah dan tidak pula perlu untuk sujud sahwi. Okey. Kemudian seterusnya wa idza syakka, sekiranya kita meragui bilangan rakaat yang dikerjakan, kita perlu mengerjakannya berdasarkan keyakinan, iaitu bilangan yang paling sedikit kemudian melakukan sujud sahwi. Maksudnya kalau kita syak, kita ada keraguan pada jumlah solat kita, jumlah rakaat, maka perlu ambil yang paling sedikit. Sama je keadaan dia dengan tawaf dan seumpamanya. Tetapi harus diingat, mestilah syak itu memang adalah syak yang ragu-ragu yang benar, bukannya dah sampai dah 6 rakaat dah. Maksudnya kalau kita secara ghalabah, kemungkinan yang besar, ghalabah zan, sangkaan yang paling kuat, kita sebenarnya memang dah cukup. Kemudian tiba-tiba rasa macam yang itu tak dinamakan syak yang menyebabkan kena tambah. Yang ini memang betul-betul kita tak tahu 3 ke 4. Tapi kalau kita kuat kata 4, memang 4 syak sikit-sikit ujung je. Maka yang itu tak diambil kira. Maka yang itu dianggap sebagai dia telah menunaikan 4. Daripada syak ini juga sebenarnya, masalah syak dalam solat ini juga, dia memberi satu kaedah yang besar di dalam agama, iaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang dengan datangnya syak. Jadi antara 3 dengan 4, maka yang confirm ialah 3, maka yang diragu-ragukan ialah 4. Jadi maka mestilah diambil yang yakin dan ditinggalkan yang syak. Okey. Dan kemudian sujud sahwi. So katakan kita dah syak 3 ke 4, so kita bangkit 1 rakaat lagi, kemudian apabila selepas daripada tasyahud, kita sujud 2 kali dan kemudian baru bagi salam. So
Sujud sahwi hukumnya sunat. Sujud sahwi hukumnya sunat. Maksudnya dia tak wajib. Tapi tak boleh tinggal dengan sengaja. Cumanya kalau kita tertinggal, kalau ataupun kita tak buat, solat tetap sah. Cumanya kalau kita, contohnya kita tahu kita memang dah tersilap di dalam solat, kemudian kita bagi salam macam biasa, kemudian alamak lupa sujud sahwi. Boleh tak sujud? So kita boleh sujud selepas daripada kita dah bagi salam tu, sujud dan kemudian kita bagi salam sekali lagi. Berapakah tempoh waktu untuk kita qada sujud sahwi itu? Sama juga. Dalam tempoh yang kadarnya tidaklah terlalu lama yang sampai dah pergi minum kopi, sampai dah bersembang dengan kedai mamak ke apa ke, yang tu tak lah. Tapi maksudnya kalau dalam tempoh yang masih dekat. Contohnya kalau kat masjid, masih lagi di masjid. Contohnya. Wa mahalluhu qabla salam. Dan dilakukan sebelum daripada salam. Yang ini adalah dalam mazhab Syafi'i, iaitulah sujud sahwi dilakukan di dalam ataupun sebelum daripada memberi salam. Apakah bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi yang paling tepat ialah sebagaimana sujud-sujud yang lain, iaitulah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun tambahan kalau kita nak baca subhana man la yanam wa la yashu, maka boleh untuk kita baca sebagai satu pujian kepada Tuhan yang tidak pernah leka dan lalai. Walau bagaimanapun harus diingat, lafaz tasbih tersebut kita kena tahu ataupun kita kena saya perlu maklum bahawa ia bukanlah lafaz yang datang daripada hadis, tetapi sebagai sekadar satu tunjuk ajar daripada orang bijak pandai untuk kita memuji Tuhan ketika mana kita lupa. Dan kita puji kepada Tuhan yang tidak pernah lalai dan lupa. Itu maksud dia. Jadi kalau kita sujud sahwi, maka bacaan yang pertama dibaca ialah bacaan sebagaimana sujud-sujud yang lain, kemudian tidak ada masalah untuk tambah lafaz yang biasa disebut, iaitulah subhana man la yanam wa la yashu. Dan kita kena maklum yang itu adalah lafaz yang tidak ada asalnya daripada hadis. Okey. Maklum insya-Allah. Okey. Ada masa lagi tak? Ada sikit lagi. Seterusnya, waktu makruh atau ini salah ni. Bukan waktu al-awqat dia punya tajuk tu salah. Tajuk ni bukan daripada teks asal je. Tajuk dia betul-betul al-awqatul karahah lis-salat. Dalam bahasa Arab pun, daripada tata bahasa Arab pun salah tu. Kalau kita nak sebut al-awqat al-makruhah. Awqat al-makruhah. Bukan al-karahah. Jadi kat situ, tajuk itu bukan daripada teks asal bahasa Arab dan terjemahan dia juga bukan terjemahan daripada teks yang asal. Sebenarnya bukan waktu-waktu makruh, ni waktu-waktu yang haram, tak boleh solat. So tajuk tu boleh potong, dia tersilap. Terdapat 5 waktu yang ditunaikan solat, kecuali solat yang mempunyai sebab. Maksudnya ada 5 waktu yang tak boleh solat padanya, kecuali solat-solat yang mempunyai sebab. Dipanggil solat zawatul asbab. Solat yang mempunyai sebab. Contoh solat yang mempunyai sebab ialah solat, contoh dia solat sunat tawaf. Contoh dia solat janazah. Contoh dia lain solat tahiyatul masjid. Maksudnya ada sebab. Sebab apa kita solat? Sebab masuk masjid. Sebab apa kita solat sunat tawaf? Sebab kita tawaf. Sebab apa kita solat jenazah? Sebab jenazah. Maksudnya sebab apa? Ada pun solat yang tak ada sebab, dipanggil solat sunat mutlak, yang memang saya saja solat. Nak solat 2 rakaat lah.
Tak boleh. Tak boleh. So macam kita bincang tadi, rasa susah sangat, senak dada. Aduh, sembahyang 2 rakaat lah. Tak boleh. Tidak mempunyai sebab dari sudut syarak. Ataupun solat qada, tu boleh. Solat qada, iaitulah i'adatus solat. Kita menunaikan solat yang kita tertinggal. Ustaz, kalau Ya. solat qada di waktu tahrim, boleh ke? Boleh Ustaz Boleh. Oh, Itu okey, Ustaz. termasuk daripada solat yang mempunyai sebab. Begitu juga solat sunat rawatib yang kita tertinggal. Boleh juga solat pada waktu-waktu haram. Contohnya solat sunat fajar. Kita dah solat fardu, kemudian kita contohnya kita terlambat datang masjid, kemudian orang dah solat fardu, so kita ikut imam solat fardu, kemudian selepas daripada itu kita solat sunat. Diharuskan. Tapi kena dalam waktu subuh tu juga ke? Dalam waktunya ke ataupun luar macam solat qabliyah subuh tu Ustaz? Maksudnya selepas daripada subuh tu lah. Kalau dah masuk zuhur tak ada dah lah. Tak maksudnya kena dalam waktu subuh lah kan Ustaz kan. Kalau misalkan kita buat solat sunat tu kan, masih dalam waktunya lah. Walaupun selepas solat subuh maksudnya. Tak ada masalah kalau katakan dah cuma tak ada contoh, saya tak berani nak kata. Kerana yang ada contoh yang Nabi sebut, yang ada disebut di dalam nas hadis, betul-betul selepas daripada solat subuh. Adapun selepas daripada itu saya tak berani nak kata boleh ke tak. Yalah. Sebab betul lah macam Ustaz kata kan, kadang-kadang mungkin jemaah tu dia dah terlewat datang ke masjid untuk buat solat sunat subuh, dan dia nak buat solat sunat tu selepas pada waktu solat subuh tu. Kena dalam waktu, bukan maksudnya not necessary dalam waktu subuh lah maksudnya Ustaz macam mana? Confused pula rasa. Kalau yang ada dalam hadis, dalam waktu itu lagi, dalam waktu subuh lagi. Dalam waktu subuh lagi. Katakan kalau dah keluar, saya tak banyak kata boleh ke tak. Yelah macam panjang lah, lama lah pula kan Ustaz kan nak buat solat subuh tu, dah keluar daripada waktu subuh tu kan. Ya, ataupun kodok esoknya, jadi macam tak kena. Macam tak kena je kan Ustaz kan. Tak apalah Ustaz. Yelah, terima kasih. Okey. Itu maksud dia solat sunat yang mempunyai sebab. So 5 waktu yang tak boleh solat, iaitulah yang pertama ba'da solat subhi, selepas daripada solat fajar, solat subuh, hatta tatlu asyam, sampai terbitnya matahari. Kalau nak solat syuruk, itu adalah awal fajar, awal duha, bukannya betul-betul terbit matahari solat. Tak, mestilah awal waktu duha. Sebab tu dia kata selepas solat subuh sehingga matahari terbit, itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari terbit sehingga sempurna dan naik qadr ramhin, setinggi batang tombak. Maksudnya ada awal waktu duha. Adapun di antara terbit matahari sehingga waktu duha itu adalah waktu larangan daripada menunaikan solat. Kalau kata yang bunyi teng-teng-teng kat masjid tu, kalau dulu saya tak tahulah, ni pengalaman saya masa kecil dulu, bukan kecil sangat lah, sekolah menengah macam tu kan, saya tengok pakcik-pakcik ni teng-teng-teng tu dia solat. Solat sunat syuruk dia kata. Jadi saya pun tak tahu masa tu. Jadi kita tak kata apa. Jadi baru selepas tu barulah faham bahawa itu kalau teng-teng tu maksudnya dah habis waktu subuh, so berarti itu bermulanya matahari terbit sehingga kepada awal waktu duha, maka tidak dibenarkan untuk menunaikan solat. Ia berdasarkan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Solat syuruk tu Ustaz, saya dah dengar ceramah mengatakan bila masuk je waktu syuruk tu, kita memang tak boleh solat. Kita kena jarakkan paling hemat selepas 10 minit daripada waktu syuruk tu, kita baru boleh solat sebab kita tak mau sama dengan yang menyembah matahari terbit tu. Tapi janganlah sampai kita nak solat syuruk dah masuk. Tak boleh lah, kira dah habis lah. Jadi diwajarkan bila masuk je waktu syuruk, tunggu 10 minit. Baru kita boleh solat. Tak boleh masuk waktu tu terus solat. Tak boleh. Jadi kita akan sama dengan orang yang duk menyembah matahari terbit tu. Betul ke Ustaz? Betul, tapi sikit kurang tepat. Iaitulah betul, antara dipanggil alasan kenapa tidak dibenarkan solat pada ketika itu ialah seolah-olah kita menyembah matahari. Dipanggil rasional daripada larangan tersebut. Rasional daripada larangan tersebut. Iaitulah sebagaimana Haji Syahdan sebut. Adapun waktu yang dimaksudkan tidak boleh solat itu ialah sehingga daripada hatta kita panggil sehingga qaidar ramhin, sehingga sepenggalahan. Maksud sehingga sepenggalahan tu kalau kita tengok dalam teks buku ni, Mata Abi Syuja' ni, iaitulah awal waktu duha. Maksudnya solat sunat syuruk itu adalah pada awal waktu duha. Pada ketika mana masuknya waktu duha, maka ditunaikan solat sunat yang dinamakan solat sunat isyraq ataupun syuruk, yang mana khilaf di kalangan ulama, adakah itu adalah solat yang lain daripada duha ataupun dia sebenarnya adalah solat duha pada awal waktu. Tapi kalau kita nak bezakan dia juga, boleh, tak ada masalah, tetapi mestilah dilakukan pada awal waktu duha. Adapun sebelum daripada itu tidak dibenarkan. Faham Ustaz, lagi satu soalan. Duha ni kita boleh buat solat duha ni ada satu masa tu kita tak boleh langsung buat, dah haram bila matahari terpacak tinggi tu. Jadi kalau macam saya ni, saya akui lah, saya susah lah nak agak matahari terpacak tinggi tu pukul berapa. Jadi Ustaz boleh bagi garis panduan tak? Berapa masanya sebelum masuk waktu zuhur tak boleh solat duha lah? Okey. Yang Haji Shalom tanya tu ialah yang nombor 3, iaitulah ketika istiwa, iaitu matahari nombor 3 tu, matahari berada tegak di pertengahan langit sehingga condong ke arah barat. Maksudnya ketika matahari betul-betul tegak di atas langit, ketika itu tidak ada bayang-bayang. Kalau yang dinyatakan oleh kebanyakan ilmuwan semasa, mereka memberi waktu sela di antara 10 ke 15 minit sebelum daripada masuk waktu zuhur. Sebelum daripada masuk waktu zuhur, 10 ke 15 minit. Contohnya sekarang 1.25, 26 macam tu zuhur. Jadi 1.10 macam tu adalah bermulanya waktu istiwa, iaitulah matahari berada di atas kepala. Matahari betul-betul berada di atas tengah-tengah langit yang menyebabkan tidak ada bayang-bayang. Apabila telah tergelincirnya dan terdapatnya bayang-bayang, maka ketika itu bermulanya waktu zuhur. Jadi 10 ke 15 minit daripada sebelum masuknya zuhur, maka itu adalah waktu yang waktu terakhir untuk kita solat duha, iaitulah 10 ke 15 minit sebelum zuhur. Kalau dah masuk 10 ke 15 minit zuhur, maka itu tidak dibenarkan lagi solat, kecuali sebahagian ulama mengatakan bahawa ia diberi pengecualian pada hari Jumaat. Kerana pada hari Jumaat terdapat banyaknya riwayat yang mana para sahabat solat pada hari tersebut
sehingga Nabi SAW naik ke atas mimbar. Solat berbanyak rakaat yang tidak ada hitungan jumlah yang tertentu, 4 ke 6 ke 8 ke, sehingga pada baginda berdiri di atas mimbar. So ada pengecualian pada hari Jumaat bagi yang menunaikan solat Jumaat. Ustaz. Faham aja? InsyaAllah. Ya. Ustaz, nak tanya pasal solat duha tu. Katalah satu hari tu duha tu masuk pukul 7.45. Kita dah boleh solat duha. Maksudnya kita tak boleh terus untuk solat duha pada waktu tu ke, ataupun kita tunggu dulu dalam 10-15 minit selepas tu, Ustaz? Maksudnya kita tak nak clash dengan yang masa tak boleh solat tadi, masa apa, terbit matahari, apa tadi Ustaz cakap tu? Terbit matahari sehingga sepenggalahan. Kalau matahari, kalau seawal-awal solat duha maksudnya, katalah kita kan kadang ada jadual kan, okay, duha katalah start 7.45. Kita tak boleh straight away solat dia Ustaz kalau 7.45 tu. Katalah kita ada kekangan, kita nak buat kerja, nanti takut kita lupa, takut kita lewat. Masuk je waktu duha, kita terus solat. Tak advice macam tu Ustaz? Tak dinasihatkan buat macam tu ke macam mana? 7.45 itu matahari kat mana? Saya pun jarang pula dah tengok matahari pagi. sebab kadang kita tengok kan, subuh waktu sekian-sekian, ditulis tu duha 7.45. Kita tak boleh terus duha pada waktu tersebut ke macam mana Ustaz? Jadi nak mengambil selamat boleh. Boleh Ustaz? Maksudnya kan waktu tu dah masuk waktu duha. Dia maksudnya dia dekat-dekat dengan waktu sebelumnya tu. So boleh lah Ustaz kalau dia tulis duha 7.45, kita boleh lah solat 7.45 tu. Sebab dia ambil kira saya confuse yang masa Ustaz kata sebelum duha tu kan, yang solat apa tadi Ustaz kata tu. Jadi kita takut kita termasuk dalam waktu tersebut. Faham. So betul. Kalau kita nak berhati-hati maka lewatkan lagi sikit lah. Contoh 7.45 kalau ikut kalender dah maksudnya 7.45 dah masuk waktu duha, iaitu matahari dah naik sepenggalahan. So mungkin kita ambil lagi 5 minit, 7.50 baru kita consider yakin yang dah keluar daripada waktu haram. Itu lagi baik lah, lagi bagus. Kiranya waktu selamat lah tu Ustaz ya. Kita bagi dia 5 minit lebih. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada jadual ni, waktu imsak, subuh, syuruk dan duha. Hari ni di Shah Alam, imsak 6.5 minit, ini tidak masalah lah kan. Subuh 6.15, masuk waktu subuh. Waktu syuruk 7.25. Ini maknanya Puan Hajar selalu kata macam amalan kita, biasa 10-15 minit baru kita solat sunat Isra'. Dan untuk solat duha 7.53. So kalau Isra' boleh kita gunakan masa antara 7.35 ke 7.40 hingga 7.53. Itu yang dimaksudkan. Isra' tu ada tempoh dia ke? Di antara waktu isyraq dengan waktu duha itulah waktu haram salat. Iaitulah ketika mana matahari terbit sehingga sepenggalahan. Faham maksudnya waktu solat subuh habis ialah ketika matahari terbit. Betul? Betul. Okey. Matahari terbit itu dinamakan syuruk, betul? Betul. Okey, so di antara kita selepas menunaikan solat subuh sehingga terbit matahari, iaitulah waktu syuruk haram.
Okey. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara terbit matahari sehingga matahari naik sepenggalahan. Yang nombor 2 tu. Nombor 2 punya poin tu. Itu adalah waktu kedua yang haram solat. Jadi nak tunaikan solat syuruk pada 7.53, iaitulah awal waktu duha, maka solat syuruk dan kemudian solat duha, ataupun sebahagian ulama sebut solat syuruk tu ialah duha pada awal waktu. Tak kisahlah mana-mana. Cumanya yang dimaksudkan tadi solat syuruk tu sebab kita nak dapat pahala kalau kita iktikaf di masjid kan, untuk kita dapat pahala haji, pahala haji. Pahala haji. Iaitulah kita pahala umrah, sorry. Kita duduk dan solat 2 rakaat baru balik. Okey. Jadi itulah waktu dia yang dimaksudkan, iaitu pada awal waktu duha. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Tak habis pun muka surat 58. Ada. Ustaz, last time saya nak tanya, apa ni sujud sahwi tu? Adakah semua sujud sahwi tu sebelum kita bagi salam rakaat terakhir, ataupun ada sujud sahwi di luar salam? Kalau dalam mazhab Syafi'i, semuanya sebelum salam. Kecuali kita terlupa. Maksudnya kita terlupa nak sujud sahwi, kita dah bagi salam, yang itu boleh, ataupun kita sujud selepas daripada salam dan kemudian bagi salam sekali lagi. Dalam mazhab Syafi'i, semuanya di dalam sebelum salam. Ustaz, buat contoh je. Dengan tangan pun jadilah. Macam mana? Ya. Buat contoh sujud tu. Masalah sujud, bangun, sujud, salam. Kalau yang selepas salam tu saya nak pastikan dengan Ustaz tu. Macam mana aja? Haji Syanum? Ada clash sikit tu tadi. Kena saya terbaca lah. Nak sahwi ni, kalau kita terlupa yang rukun solat tu, kita buat sunat sujud sahwi tu sebelum bagi salam. Tapi kalau kita lupa yang perbuatan sunat, kita buat sujud sahwi selepas bagi salam. Itu ada penerangan lah, saya terbaca tu. Okey. Nanti saya cek tu pendapat siapa. Cuma saya dah cek beberapa kitab mazhab Syafi'i. Antara Mughni, Muhtaj, ada lagi Majmu'. So memang setakat ni dalam mazhab Syafi'i ialah sebelum daripada salam, tidak kisah apakah yang tertinggal, sama ada rukun ataupun sunat, semuanya sebelum daripada salam. Maksudnya apabila kita macam Haji Batishah minta tadi, iaitu macam mana, iaitulah kita dah duduk tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, kemudian sujud, kemudian bangkit, kemudian sujud, kemudian bangkit, kemudian bagi salam. Faham Kak Batishah? Okey. Faham. Lepas yang last tahiyat akhir tu, last sujud, bangun, sujud, baru salam. Kan? Ya. Lepas tahiyat, sujud, bangun, sujud, bagi salam. Okay. Masih Ustaz. Sujud sampai kita tak payah angkat tangan kan, terus sujud saja kan. Tak payah. Allahu Akbar macam biasa lah. Sebab kita memang dalam keadaan duduk kan. Kita dalam keadaan duduk. Atau katakan kita terlupa nak sujud, kita dah bangun nak lipat sejadah ke, dah bangkit dah. Lupa sujud sahwi pula tadi. Terus Allahu Akbar, tak perlu angkat takbir lah.
Sebagaimana kalau kita dalam solat macam biasa pun, kita nak sujud, kita tak Allahu Akbar kan? Mana ada kita Allahu Akbar nak sujud? Kita bangun daripada sujud, ada Allahu Akbar angkat tangan, iaitu rakaat kedua kan? So kalau sujud terus saja Allahu Akbar, terus sujud, dan kemudian selepas selesai 2 sujud, kemudian bagi salam macam biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tak ada apa-apa lagi, ataupun kalau ada, boleh dalam grup pun boleh, nanti boleh tulis saja, nanti saya respon insyaAllah. Dan kemudian kalau ada yang nak tanya secara live macam ni, insyaAllah minggu depan boleh sambung lagi insyaAllah. Saya cukup takat ni. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.